السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pada malam ini kita menyambung perbincangan kita dalam akidah Ahli Sunnati wal Jamaah, dan kita masih lagi membahaskan tentang al-iman bil malaikah. Kata musannif rahimahullah ta'ala, wa nu'minu bi anna lil malaikati a'malan kullifu biha. Dan kita beriman bahawasanya bagi malaikat itu amalan, pekerjaan, tugasan yang mereka dibebankan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka laksanakan. So ini adalah satu lagi rukun beriman dengan malaikat. Yang pertama, al-imanu biwujudihim, beriman dengan kewujudan malaikat yang merangkumi dalamnya sifat bahan yang mereka diciptakan daripadanya. Kita sebut ciptakan daripada cahaya, bahawa mereka itu adalah makhluk ghaib yang tidak didedahkan pada pandangan mata kasar kita sentiasa. Hanya sebahagian orang yang dapat melihat, yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala di dunia inilah. Adapun di akhirat nanti, itu cerita lain lah. Tapi di dunia ini maknanya bukan semua orang melihat malaikat ataupun nampak malaikat, ya. Hanya sebahagian sahaja, ya. Dan yang kedua ialah kita beriman dengan tugasan-tugasan, bahawa malaikat ni dia memang ada tugasan ataupun kewajipan-kewajipan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah bebankan atau perintahkan kepada mereka untuk mereka laksanakan. Dan terkandung dalam beriman dengan pekerjaan mereka ini, beriman dengan nama-nama, ya, dan spesifik tugas. Jadi malaikat ini dia ada malaikat yang bertugas secara individu, maka dia ada nama individu malaikat, dan ada malaikat yang dibebankan tugas itu secara kolektif, berkumpulan, dan ada nama untuk sekumpulan malaikat itu. So sekarang musannif akan terangkan kepada kita nama malaikat dan pekerjaan, tugas yang dibebankan oleh Allah Ta'ala kepada malaikat tersebut untuk mereka laksanakan. Jadi tugas malaikat, kita wajib beriman berdasarkan apa yang datang padanya nas. Apa yang datang pada nas. Kalau terperinci, terperincilah. Kalau secara mujmal, secara kasar, secara pukal lah. So musannif akan sebutkan di sini sejumlah sejumlah malaikat, dan dia tidak ada satu bilangan khusus. Orang kata 10 ke, 11 ke, 12 ke, tak. Dia yang wajib beriman ni, siapa pun yang datang pada dia dalil dan telah nyata pada dia sahih dalil tersebut berkenaan satu-satu malaikat atau tugas malaikat, maka dia wajib beriman. Cuma ulama akan senaraikan, biasanya dalam kitab-kitab akidah itu yang masyhur, yang famous, yang banyak kali berulang, yang tidak sepatutnya orang Islam tidak tahu, seperti Jibril alaihissalam. Namanya banyak kali datang dalam Quran. Datang nama Mikail, datang nama dalam hadis banyak disebut tentang Israfil, ya. Kerana nama tiga malaikat ini, Jibril, Mikail, Israfil, disebut nama mereka oleh Nabi SAW dalam doa yang melazimi kita sepanjang hari. Itulah doa iftitah untuk salat tahajud, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Jadi ini malaikat yang kita kena tahu, malaikat Munkar Nakir, malaikat
Malakul Maut, malaikat yang banyak penceritaan yang begitu rapat tugas mereka ini dengan kehidupan seharian kita. Maka ini ulama biasanya mereka sebut dalam kitab-kitab akidah. Tapi secara asasnya kita kata dia tidak ada di sana jumlah minimum. Berapa minimum malaikat yang kita kena tahu? Tak ada. Yang penting siapa pun yang datang pada dia dalil, sampai dalil, dia baca hadis ke, dia baca ayat Quran ke, mencerita tentang malaikat itu, dan hadis itu sahih, dalil itu sahih, maka dia kena beriman. Jangan ingat nanti, saya dah hafal 10 nama malaikat, cukup lah kot nak tak payah ngaji dah. Tak, bukan macam itu. Bukan macam tu. Jadi setiap kali sampai kepada kita dalil tentang malaikat tertentu, sama ada individu malaikah, individu malak, ataupun kumpulan malaikah, individu malak ataupun kumpulan malaikah, maka kita kena beriman. Tapi musannif akan sebut beberapa sejumlah. Dia kata faminhum Jibril alaihissalam al-muwakkalu bil wahyi yanzilu bihi min indillahi ala man yasha'u min anbiya'ihi wa rusulihi. Di antaranya ialah Jibril alaihissalam yang diwakilkan, yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Dia turun dengan wahyu itu daripada Allah Ta'ala kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah dalam kalangan para nabi-nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini tugas dia yang paling mulia, yang paling utama sekali lah. Sedangkan Jibril itu adalah Raisul Malaikah, dia adalah kepala malaikat. Ini datang dalam sejumlah hadis yang menunjukkan perkara tersebut. Sebab itu Allah sentiasa menyebutkan Jibril dengan panggilan yang khusus. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Kenapa dikhususkan Jibril? Ar-Ruh di sini Jibril. Kerana Jibril adalah ketua yang menyelia segala tugas-tugas malaikat yang lain. Jadi Jibril ni, apabila Allah Ta'ala hendak mewahyukan satu perkara, Allah akan panggil Jibril. Bukan sahaja wahyu yang berbentuk kepada para anbiya, bahkan datang dalam hadis yang sahih, apabila Allah mencintai seseorang hamba, maka Allah panggil Jibril alaihissalam. Allah kata, hai Jibril, aku cintakan si fulan, maka cintakanlah akan dia. Maka Jibril pun mencintai si fulan tadi, dan Jibril akan bagi tahu kepada penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Allah cintakan si fulan, maka cintakanlah juga kamu akan dia. Lalu fayudha'u lahul qabul, maka orang itu akan dicintai oleh penghuni langit, malaikat, dan diterima di penghuni bumi. Demikian juga bila Allah benci seseorang, Allah panggil Jibril. Allah kata, Jibril, ni aku benci fulan, maka engkau pun bencilah dia. Maka Jibril pun bagi tahu kepada orang lain, innallaha yubghidu fulanan fa'abghiduh. Allah benci si fulan, maka bencilah kamu akan dia. Maka malaikat semua benci dia, dan penduduk bumi juga tidak menerima orang itu. Apabila Allah siap menciptakan syurga dengan neraka, Allah panggil Jibril. So Jibril pergi tengok, kan? Jadi menunjukkan bahawa Jibril ni ada kedudukan yang paling istimewa antara seluruh malaikah. Sebab itulah dia diberi tugas yang paling mulia, menyampaikan wahyu. Dan dia juga adalah malaikat yang datang kepada Maryam alaihissalam untuk menyampaikan berita mukjizat tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam, dan banyak lagi lah. Jadi adakah malaikat Jibril bila tak ada rasul, tak ada wahyu di bumi ni, dia tak ada tugas? Ada tugas dia. Dia adalah ketua malaikat, dia yang menyelia segala urusan malaikat-malaikat. So yang pertama Jibril, dan salah satu daripada tugas dia hak paling utama ialah apa tadi? Menyampaikan wahyu. Wa minhum Mikail, dan Jibril itu disebut Jibril dan Jabrail juga. Datang dalam doa iftitah, Allahumma rabba Jabrail wa Mikail wa Israfil. Dan disebut dengan Jabrail. Ada beberapa bacaan dalam qiraat berkenaan dengan nama Jibril yang ma'ruf dalam qiraat Asim ialah Jibril. Qul man kana aduwwan lillah, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah.
Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Dalam surah Al-Baqarah. Maka disebut namanya Jibril dan Jabrail. Wa minhum Mikail. Il di belakang nama malaikat ni, il ni ialah Allah. Ilah dalam bahasa Ibrani. Yang zahirnya nama malaikat ni dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa Ibrani. Jadi il tu ialah Allah dan depan itu ialah Abdun. Jadi nama mereka ni semua makna dia satu, iaitu Abdullah, hamba Allah. Wa minhum Mikail. Dan disebut juga nama dia Mikal dalam bacaan kita riwayat Hafs an Asim yang kita baca ayat tadi, man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Mikal disebut juga nama dia Mikal. Orang putih panggil Michael ataupun Mikail, ya. Jibril orang putih sebut Gabriel, ya. Al-muwakkalu bil matari wan nabat. Yang ditugaskan untuk menjaga urusan hujan dan tumbuh-tumbuhan. Ya. Jadi dia ni yang mengurus atur. Dan datang dalam riwayat daripada kalangan tabi'in bahawa setiap titis air hujan itu ada malaikat yang membawanya turun dan meletakkannya. Dan datang dalam hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, orang Yahudi tanya Nabi SAW tentang guruh dan petir. Nabi kata malakun minal malaikah. Guruh dan petir itu ialah malaikat daripada malaikat yang bertugas untuk membawa awan ke tempat yang Allah hendak turunkan hujan. Dan bila awan itu berlagak, maka itulah dia menjerkah awan tadi, dan di tangannya ada tongkat daripada api, ya. Jadi makna Mikail ni dia ada pembantu-pembantu dia, awan dia, ya. Tapi dia adalah ketua kepala yang mengurus atur tentang hujan. Dan Nabi tanya kepada Jibril, ala ma kana Mikail, wahai Jibril, apa tugas Mikail? Jibril kata alal qatri wan nabat, mengurus atur hujan dan tumbuh-tumbuhan. Wa minhum Israfil. Antara mereka adalah Israfil, al-muwakkalu bin nafkhi fi as-sur hina as-sa'q wan nushur. Dan tugas Israfil ini adalah untuk meniup trompet, meniup nafiri pada hari berlakunya kiamat dan pada waktu hendak dibangkitkan semula setelah dimatikan seluruh alam. Maka itu tugas Israfil. Datang dari riwayat yang banyak yang saling kuat menguatkan. Dan dia semenjak daripada Allah ciptakan nafiri itu sampai waktu lah ni, dah bubuh dah nafiri itu di mulut dia, dan kembung dah pipi dia, tinggal nak tiup, tinggal nak embuih dah. Subhanallah. Subhanallah. Jadi Israfil ni dalam keadaan sentiasa bersedia, dan mata dia sentiasa memandang ke arah arash untuk menunggu arahan untuk tiup. Tuhan habaq tiup saja, dia terus embuih. Memang duk prepare. Subhanallah. Dan disebabkan itu datang riwayat mengatakan Israfil juga daripada kalangan malaikat yang menanggung arash, di antara malaikat yang memikul arash, ya. Israfil. Tiga malaikat ini adalah malaikat yang paling besar, yang paling utama, dan mereka ini bertugas pada tiga bentuk kehidupan. Jibril membawa wahyu yang padanya ada kehidupan jiwa. Mikail bertugas pada kehidupan tumbuh-tumbuhan dan air yang merupakan sumber kehidupan tubuh badan dan jasad. Manakala Israfil bertugas untuk meniup sangkakala, yang di antara tiupan itu, tiupan yang kedua yang akan menghidupkan semula orang yang telah mati. Mereka ni adalah tiga malaikat yang ditugaskan
dengan al-hayah. Al-hayah, kehidupan. 3 jentis, 3 bentuk kehidupan. Maka sebab tu datang biasanya disebut lepas depa 3 ni disebut wa minhum malakul maut al-muwakkalu biqabdi al-arwah indal maut. Yang keempat ialah malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Ini ayat yang imam baca pagi esok, surah Sajdah. Itu disebut, katakan olehmu wahai Rasul bahawa kamu ini diwafatkan, dicabut nyawa kamu itu malakul maut yang diwakilkan kepada kamu untuk mencabut nyawa kamu. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Tuhan kamulah kamu akan dikembalikan. Dan malakul maut ni akan datang bersama dengan pembantunya daripada malaikatul rahmah bagi orang yang beriman dan malaikatul azab bagi orang yang kufur. Datang dalam riwayat Israiliyat namanya Izrail. Tapi ini hanyalah riwayat Israiliyat yang tidak menjadi hujah dalam akidah. Maka yang sahihnya kita sebut nama dia malakul maut. Sebab dalam Al-Quran Tuhan namakan dia malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut. Dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih Bukhari pun Nabi sebut dia malakul maut. Tidak datang nama yang lain bagi dia melainkan malakul maut. Jadi nama dia adalah malakul maut. Wa minhum malakul jibal al-muwakkalu biha. Di antaranya malaikat yang menjaga gunung. Dan ini sebenarnya hakikatnya nama bagi malaikat yang bertugas menjaga gunung, sebagaimana datang dalam hadis yang sahih ketika mana Nabi pulang daripada Taif, setelah mana penduduk Taif tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Jibril alaihissalam kepada Nabi bersama dengan satu malaikat. Dia kata, hadza malakul jibal. Jibril kata, ni bersama dengan aku ni, mai dengan aku ni malaikat gunung. Murhu bima tasha. Tuhan bagi izin dekat dia untuk engkau suruh dia buat. Kan? Maksudnya, dan wa yuqri'uka salam, malaikat gunung ini menyampaikan salam kepada kamu, dan dia kata, in syi'ta atbaqtul akhshabaini alaihim. Kalau engkau nak wahai Muhammad, Tuhan bagi izin untuk aku buat apa yang kau minta, iaitu kalau engkau nak aku boleh telangkupkan 2 gunung ini. Biar penduduk Taif ni dihimpit di gunung, mati semua. Tapi Nabi tidak terima. Nabi kata mudah-mudahan Allah Ta'ala akan keluarkan daripada zuriat mereka golongan yang beriman. So ini di antara malaikat yang datang dalam hadis. Wa minhum Malik khazinun nar. Di antara malaikat yang datang namanya sarih dalam Quran ialah malaikat Malik yang menjaga neraka. Qalu wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Ahli neraka menjerit memanggil, wahai Malik, mintalah supaya Tuhanmu mematikan kami. Qala innakum makithun. Kata malaikat Malik, kamu semua akan kekal hidup dalam neraka. Dan dalam hadis yang sahih dalam malam, Nabi kata, Ra'aitu malikan khazinan nar. Dan aku tengok malaikat Malik penjaga neraka. Jadi nama dia jelas disebut dalam Al-Quran, dia adalah khazinan nar. Dan bersama dengan Malik ialah malaikat yang datang dalam Al-Quran juga menceritakan tentang pembantu-pembantu utama dia yang Tuhan sebut alaiha 19. Ada 19 malaikat yang menjadi bersama dengan malaikat Malik menjaga neraka, yang dinamakan malaikah Az-Zabaniyah. Falyad'u nadiyah sanad'u Az-Zabaniyah. Dalam Quran disebut nama mereka Az-Zabaniyah li'annahum yazbununa ahlan nar. Mereka mencabut menarik ahli neraka di ubun-ubun, lalu dia campak dalam neraka. Nasallallahu al-afiyah. Na'udzubillahi min zalik. Dan datang riwayat juga neraka Jahannam itu sahaja masa hendak diheret ke padang mahsyar, yu'ta bi jahannam fa yu'ta bi jahannam, dibawa kepada mahsyar itu. Dalam hadis Nabi kata dibawa kepada mahsyar itu neraka Jahannam.
lahu 70,000 zimam. Ada 70,000 tali kekang, tali tarik. Likulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Setiap satu tali kekang ada 70,000 malaikat tarik neraka Jahannam mukmin kepada mahsyar. Itu malaikat ada jaga neraka Jahannam saja. Banyak. Allahu akbar kabira. Malaikat hak jaga ahli neraka 19 malaikat diketuai oleh malaikat Malik. Yang nama dia malaikat Zabaniyah. Wa minhum malaikatun muwakkaluna bil ajinnati fil arham. Ada juga malaikat yang ditugaskan untuk mengawal dan meniupkan ruh ke dalam janin dalam perut ibu. Ini sebagaimana dalam hadis yang sahih. Ni semua kita dah tahu hadis dalam hadis Arba'in Nawawi. Kan? Lalunya 42 hari datang malaikat. Setiap kali janin janin malaikat tu ya Allah nutfah, ya Allah mudghah, ya Allah alaqah, ya Allah mudghah, ya Allah sehingga dah jadi semua. Maka dia kata, ditanya ya Allah, jadi lelaki kah, perempuan kah, zakarun am unsa. Pada ditiupkan ruh setelah berlalu 42 hari, lalu disuruh tulis, fayu'maru bi katbi 4 kalimat, 4 perkara ditulis berkenaan dengan rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Tulis rezekinya, amalannya, ajalnya, dan sama ada dia ahli syurga atau ahli neraka. Tulis semua yang Tuhan dah tahu yang dia akan buat, semua Tuhan rekod. Allahu akbar. Wa akharuna muwakkaluna bihifzi bani Adam. Dan ada malaikat hafazah yang ditugas untuk menjaga manusia, anak Adam. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang dinamakan malaikat, dinamakan juga sebagai Al-Hafazah, malaikatul hafazah, yang menjaga kita depan dan belakang. Tuhan kata lahu mu'aqibat, dinamakan juga dengan al-mu'aqibat, malaikat yang bersilih ganti. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Nabi kata bersilih ganti malaikat jaga kamu waktu pagi, waktu dengan waktu malam, waktu siang dengan waktu malam. Dan mereka berkumpul pada waktu salat subuh dengan asar. Allahu akbar. Itu malaikat hafazah. Dan ada juga wa akharuna muwakkaluna bi kitabati a'malihim, yang ditugas untuk menulis amalan, mencatat amalan. Likulli syakhsin malakan. Setiap orang ada 2 malaikat. Setiap kita ni ada 2 malaikat tersendiri khusus yang mencatat amalan kita, yang mencatat amalan baik di belah kanan, yang mencatat amalan buruk di belah kiri, dan yang mencatat amalan kanan itu ketua. Bila buat baik dia tulis, bila buat buruk dia tahan kawan dia belah kiri. Dia kata tunggu, kok sekali dia ada istighfar ke, buat amalan-amalan yang soleh ke, jangan tulis lagi. Lepas Nabi kata atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Segera buat amalan baik bila kamu buat amalan buruk, itu akan memadamkan. Di malaikat belah kiri tak tulis. Dan disifatkan mereka ini sebagai ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Disifatkan mereka itu sebagai raqibun atid, sentiasa perhati dan sentiasa merekodkan. Perhati apa kita buat, tengok setiap gerak-geri kita. Atid, hadir, tak tinggal-tinggal, duduk sama kita. Kok mana kita pergi pun dia tak tinggal. Habis Nabi kata, rumah ada anjing, malaikat tak masuk, malaikat rahmat. Malaikat raqib atid ni tak tinggal, dia jalan, kita pergi mana pun dia ikut, buat apa pun dia ikut. Jadi raqib dengan atid bukan nama dia, bukan nama hak kanan tu raqib, kiri tu atid. Ini salah. Ini satu bentuk kesalahan. Banyak juga konsep-konsep salah tentang malaikat ni. Raqibun atid itu sifat dia, sifat kedua-dua malaikat di kiri dan kanan. Raqib, duk perhati, duk mengawasi. Dan atid, hadir, tidak tinggal-tinggal.
وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Demikian juga datang malaikat yang menyoal orang mati dalam kubur. Ada dua malaikat datang dari riwayat yang sahih dalam hadis Tirmizi. Fa'atahu malakani aswadani azraqan. Datanglah kepadanya idza qubira ahadukum atau idza qubira al-mayyit, bila ditanam seorang kamu atau mayat itu, atahu malakan, datanglah kepadanya dua malaikat. Aswadan, hitam, azraqan, biru-biru, hitam mencampur biru. Allahu akbar. Yuqalu li ahadihima al-munkar wa lil akhari an-nakir. Satu dinamakan al-munkar dan satu lagi dinamakan an-nakir. Allahu akbar. Fayas'alanihi 'an rabbih wa 'an dinihi. Musallih kata dua malaikat ni akan tanya dia tentang siapa Tuhan yang kamu sembah, siapa nabi yang kamu ikut, apa agama yang kamu amal. Fayuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wal akhirah. Orang mukmin Allah akan beri keteguhan jawapan dunia dan akhirat. Manakala orang kafir, wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Orang yang zalim, orang kafir, munafik tidak boleh menjawab. Wa minhum al-malaikatul muwakkaluna bi ahli al-jannah. Di antaranya malaikat yang ditugas untuk menjaga ahli syurga, berkhidmat, melayan ahli syurga. Berkhidmat, melayan ahli syurga. Kita duduk dia masuk hotel, mahal-mahal bayar orang manusia layan khidmat kita. Tapi ahli syurga, malaikat nanti jadi pelayan dia, khadam dia. Yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat itu akan masuk bertemu mereka ke dalam ke syurga itu dari segenap pintu. Salamun alaikum bima sabartum. Mereka memberi salam dan kata sejahteralah kepada kamu disebabkan kamu sabar di dunia dulu, menahan diri daripada melakukan perkara yang Allah larang. Fa ni'ma uqbad dar. Maka amat lazatlah ganti yang Tuhan bagi kepada kamu dengan negeri yang baru ini yang lebih nikmat daripada dunia. Kamu tinggal keseronokan dunia dalam rangka taat kepada Allah, maka Allah gantikan kepada kamu negeri yang hanya ada kelazatan yang tidak putus-putus. Allahu akbar. Dan datang riwayat kata nama dia Ridwan, malaikat Ridwan, tapi riwayat dhaif. Wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-bayt al-ma'mur fi as-sama'i yadkhuluhu wa fi riwayatin yusalli fihi kull yawmin 70,000 malakin thumma la ya'uduna ilayhi akhara ma 'alayhim. Nak bagi tahu banyaknya malaikat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih memberitahu kepada kita bahawa setiap hari Baitul Ma'mur di langit, Baitul Ma'mur yang setentang dengan Kaabah di langit, 70,000 malaikat masuk dan salat di dalamnya, mengerjakan ibadat tawaf. 70,000 malaikat setiap hari, tak putus-putus daripada hari Tuhan cipta alam sampailah hari ini, sampailah kesudahan, tak putus-putus. Dan setiap malaikat yang masuk tu dia tidak akan ulang. Setiap hari malaikat yang baru. Malaikat yang dah masuk semalam takkan masuk dah sampai bila-bila, sampai kiamat. Tapi jumlah tu tidak akan berkurang, 70,000. Nak habaq kata banyaknya bilangan malaikat yang kita pun tak tahu. Ada malaikat hak Tuhan cipta untuk tasbih saja, ada hak untuk rukuk saja, ada untuk sujud saja. Itu Nabi sebut. Ya, langit itu duk ngok-ngek Nabi kata. Dan memang patutlah dia duk ngok-ngek bunyi. Kan ngok-ngek tu. Kan pasal apa? Pasal tidak ada tempat sejarak 4 jari melainkan ada malaikat yang sedang rukuk atau sujud. Subhanallah. Itu nak cerita kata malaikat ni banyaklah. Ini sebahagian saja yang datang ciri-ciri ataupun tugas dan nama mereka dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis yang sahih. Poinnya apa saja yang datang dalam Quran dan hadis sahih, maka kita kena beriman, kena percaya, kena terima. Tidak ada jumlah tertentu yang kita kena hafal. Jadi kalau dah hafal nama ni,
selesailah akidah kita. Tak, bukan macam itu. Yang 10 tu memang kita kena tahu, tapi tak semestinya 10. Apa saja yang datang dalam Quran dengan hadis, jumpa saja ayat, jumpa saja hadis, kita wajib beriman. Jadi setakat itu dulu untuk malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jadi kita dah habis perbincangan kita tentang beriman dengan malaikah. InsyaAllah kita akan sambung pada sesi yang akan datang berkenaan dengan beriman dengan kitab. Beriman dengan kitab. Larangan menamakan anak dengan malaikat ni ada dua pandangan daripada kalangan para fuqaha. Ada ulama yang kata makruh, ada yang kata harus. Yang anda ingat mazhab Imam Malik makruh, tapi tuan kata Imam Malik memakruhkan menamakan anak dengan malaikat dan nama dia nama malaikat Malik. Kan? Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, wallahu a'lam, saya ingat anak kena rujuk balik, tapi ulama ada dua pandangan dalam masalah ni. Tapi kalau nak buh nama pun buh nama hak relevan lah. Janganlah buh nama anak Malakul Maut. Itu tak betul lah. Jangan buh nama Munkar dengan Nakir, tak kena lah, kan? Tapi kalau sekat nama Jibril, Mikail, Israfil, itu tidak ada. InsyaAllah tidak ada masalah. Ada yang merelevankan istighathah dengan malaikat kerana mereka dipertanggungjawab. Tidak ada. Malaikat tidak boleh bantu kita dengan cara kita minta tolong direct kepada dia, pasal dia ghaib. Dan wabik syirik ialah kita meminta bantuan kepada yang ghaib selain daripada Allah, maka itu adalah syirik. So kalau dia minta dengan malaikat, dia syirik. Pasal orang musyrikin Mekah, mereka semua siapa? Musyrikin Mekah, malaikat, betul tak? Dan Allah kata dia bersyirik. Orang Kristian, pagi-pagi dia bangkit, dia berdoa kat siapa? Selain daripada Jesus, selain daripada Mary. Dia berdoa dengan malaikat, betul tak? Orang Kristian dia setiap hari ada malaikat yang dia kena jadikan tawassul, syafaat. Jadi mereka ni semua musyrik. So kalau boleh berdoa dengan malaikat, mana Abu Lahab, Abu Jahal semua tak syirik lah. Kan? Ada tanya hakikat Harut dan Marut. Harut dan Marut ni malaikat yang Allah Ta'ala jadikan sebagai ujian kepada manusia waktu turun ilmu sihir dengan perintah Allah Ta'ala. Dengan perintah Allah Ta'ala. Adapun perincian kisah mereka itu datang dalam Israiliyat. Tapi yang sahihnya kita kata mereka ni malaikat yang turun dengan perintah Allah untuk bawa satu ujian kepada manusia. So tidak ada isu berkata malaikat ajak sihir dengan perintah Allah. Kan? Perintah Allah. Yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Daripada bagi tahu dah, jangan belajar. Depa adalah fitnah. Innama nahnu fitnah. Kami ni ujian. Tuhan nak uji hangpa manusia. Jangan belajar. Jangan buat sihir. Itu malaikat Harut dan Marut. Adakah lepas itu mereka dihukum? Tidak ada riwayat yang sahih untuk menyokong. Adapun yang cerita perempuan yang buat sihir, lepas tu dia pergi jumpa ada dua lelaki yang tergantung, dalam riwayat itu tidak dinyatakan itu malaikat Harut dan Marut. Wallahu a'lam. Cuma adakah itu malaikat Harut dan Marut? Wallahu a'lam. Atas riwayat Israiliyat, la nukadzib wala nusaddiq. Kita tak benarkan, kita tak dustakan. Yang datang dalam Quran, dua malaikat Tuhan turunkan di negeri Babylon, bawa ilmu sihir sebagai ujian kepada manusia. Itu saja. Wallahu a'lam bisawab. Dan kalaupun sungguh cerita yang kata mereka itu buat maksiat, mereka tidak buat maksiat dalam keadaan mereka malaikat. Mereka sudah ditukar menjadi manusia. Sudah ditukar menjadi manusia. Ketika mereka buat maksiat tu, mereka bukan dalam keadaan, not in the state of malaikat, tapi mereka dalam state manusia. Tuhan bagi mereka jadi manusia. Tuhan tukarkan mereka jadi manusia. Itu yang kita nak kena perhatikan. So tidak timbul isu malaikat maksum, tidak buat kesalahan. Datang riwayat Harut dan Marut, kata mereka ni buat maksiat sekian. Tak, mereka buat maksiat ketika mereka sudah ditukar menjadi manusia. Diberikan syahwat. Okey. Jadi semasa mereka buat maksiat tu bukan dalam keadaan mereka malaikat. Mereka manusia. Aywa. Baik.
Kalau tidak ada soalan lain, semoga dapat menjawab persoalan yang timbul. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.